Tidak ada hujan yang turun. Kita boleh bertemu dalam suasana yang baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam pelancaran Pakatan Harapan. Saya dah lama tidak berceramah sebenarnya, dan dikejutkan bukan saja menjaga satu negeri secara khusus, tiga-tiga sekali. Jadi alhamdulillah, kerana ini beban untuk kita galas, amanah dan tanggungjawab. Apa sahaja yang boleh kita bantu di samping kita belajar pada masa yang sama. Saudara-saudari di Pokok Sena ini sangat istimewa. Kapten kena tahu, kali pertama saya turun dan berucap atas reban ayam. Jadi saya memang merasakan Alhamdulillah sejak tahun 1998 kita mampu terus istiqamah. Kita mampu terus bersama dalam landasan perjuangan politik, ya, kita teruskan usaha kita, dan hari ini pada saya pertemuan yang sangat mewah, alhamdulillah. Ya, kita boleh bertemu dalam keadaan masih sihat selepas pandemik melanda, saudara-saudari. Saya tak pasti sama ada mereka di negeri Kedah, tapi saya rasa memang ada orang yang kita kenal, anggota keluarga yang bersama kita, yang tidak lagi bersama kita pada hari ini gara-gara COVID dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, pertemuan, pelancaran dan pengukuhan Pakatan Harapan, dia Pakatan Harapan versi 2.0, saudara-saudari. Kerana kami tidak ada ahli parlimen Langkawi yang bersama. Maksudnya kita punya barisan sekarang diperlengkap. Ini penting, kerana antara tawaran yang kita mahu berikan kepada rakyat adalah ia dalam pentadbiran 22 bulan sebelum sempat kita habiskan penggal setelah dipilih oleh rakyat, itu memang membimbangkan kita kerana ketidakstabilan politik yang tadi Datuk Mahfuz sebut tadi. Bila berlaku ketidakstabilan politik, wujudlah dan muncullah ya pimpinan-pimpinan yang tidak mahu mengutamakan kebajikan rakyat. Saya kalau bercakap negeri lain, mungkin mereka boleh rasa tak sebegitu marah lah, walaupun marah. Tapi kalau dalam konteks dah 3 kali banjir dalam 3 bulan di negeri Kedah Darul Aman, pada saya mana-mana pimpinan yang seolah-olah buta, pekak tentang keperluan rakyat, keselamatan rakyat. Bulan Julai saja, saudara-saudari, kehilangan 28 juta ringgit akibat banjir. Itu dia panggil conservative estimates. Dia tak ambil kira dari segi impact mental, emosionalnya. Macam mana keluarga trauma bila ada anggota lain yang hanyut dibawa oleh air pasang ataupun banjir. Jadi pada saya ini sangat mengecewakan kita. Kita daripada awal baru saja berbincang, kalau pimpinan nak tahu, baru saja berbincang tentang keperluan melaksanakan dasar. Ini penting bagi jentera untuk tahu, penggal yang tetap. Dalam satu parlimen, sesi parlimen, penggal tetap 5 tahun, barulah diadakan pilihan raya semula. Kerana di peringkat negeri dan pusat, kita ada banyak parti yang memerintah, parti berlainan. Tapi bila banjir melanda, semua sama. Dia tak tanya dulu. Sebelum ditenggelamkan, dia tak tanya anggota PAS ke, anggota UMNO ke, keadilan, apatah lagi PH. Maksudnya kita harus utamakan cara untuk menyelamatkan kehidupan dan kebajikan rakyat. Dan ini adalah antara intipati kenapa jentera kita harus dilihat istimewa, harus dilihat berlainan, kerana kita mengutamakan aulawiyatnya. Nak memetik kata-kata yang selalu digunakan, fiqah yang selalu digunakan oleh almarhum Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, saja meninggalkan kita, disebut fiqh al-aulawiyat, keutamaan.
Dan dalam segi kenegaraan, pentadbiran UMNO jelas gagal, saudara-saudari, kerana tidak mampu, tidak boleh dan tidak mahu untuk mengutamakan rakyat dikala pilihan raya boleh saja diadakan pada tahun hadapan bila penggal kita tamat. Saudara-saudari, saya nak tekankan atas dasar itu tidak boleh sama sekali di peringkat bawah wujudnya kekeliruan. Keliru, tak tahu mana siapa nak pilih. Di negeri Kedah kata terlalu banyak gabungan. Dan itu adalah antara sebab kenapa istimewanya Pakatan Harapan, kerana menunjukkan gabungan masih utuh walaupun cabaran melanda. Dan saya pohon antara sebab utama jentera kita kena pertahankan branding ini, kerana kita berhadapan dengan bukan sahaja PN tetapi UMNO dan Barisan Nasional dengan gabungan Muafakat Nasional. Kita pun tak tahu sampai bila mereka baik ataupun tidak. Yang penting kita ni, kadang-kadang betul kita tahu musuh merancang, tapi sebagaimana saya ungkapkan di pokok sena ataupun pelbagai lagi kali dalam ceramah-ceramah, janji Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka akan rancang, tapi yang penting ini kita percaya kepada perancangan Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri mengusahakan yang terbaik, dan inilah yang mahu dilakukan oleh pimpinan Pakatan Harapan Negeri Kedah dan di peringkat nasional. Saudara-saudari yang saya muliakan, bila kita tahu tentang isu yang menyengat rakyat, kita kena ingatkan dan kita kena dekati rakyat terbanyak. Yang saya bimbang sudah tentu bila berlangsungnya PKP tak sempat nak adakan sesi begini. Saya rasa memang ceramah menjadi salah satu tonggak kekuatan kita. Tapi sekarang walaupun media sosial, walaupun ada media dan televisyen yang memberikan kita ruangan, adalah sikit. Utusan Malaysia dia bagilah 1.5% kadang-kadang. Adalah sikit, maksudnya banding dulu. Ada perubahan selepas berlakunya era mereka mahu mengubah urus takbir dan cara utusan memberi liputan. Tapi tak cukup, masih tak cukup. Yang saya mahu adalah bila kita bergerak sepasukan. Dan pada malam ini saya bertemu dengan ramai pimpinan yang tahu apa isu tempatan, apa isu nasional. Tapi selagi kita tak mampu meyakinkan di peringkat bawahan, sama ada menerusi bantuan, sama ada menerusi dasar yang kita janjikan, kita perlu terus dekat dengan rakyat terbanyak. Dan Barisan Nasional masih menang kerana undi asas mereka, anggota mereka, apa pun yang berlaku mereka keluar untuk mengundi. Ini akan dibahaskan dengan lebih panjang lebar lagi Tuan Haji Mat Sabu, kerana walaupun dah disabitkan kesalahan perasuah utama saat teror dunia, mereka masih lagi nak memenangkan parti mereka dan pimpinan mereka. Ini penting kerana apa pun dalam konteks bila kita pilih pemimpin dah disabitkan hukuman bersalah dengan cara tidak ada langsung dalil-dalil yang membuktikan sebaliknya, patutnya kita buang. Tapi UMNO tidak mampu untuk menolak. Bila ini berlaku, maka berbondong-bondong. Kita masih ingat di negeri Johor dan negeri Melaka. Dan akhirnya pengundi biasa yang dulu keluar untuk mengundi, mereka tidak mahu. Mereka rasa muak dengan politik. Mereka rasa tidak ada perubahan yang dapat dilihat kalau pun mereka keluar mengundi. Tapi saya nak tekankan, apakah dalil dan hujah kita? Saudara-saudari, kita kena faham, bukan sahaja dari segi percukaian. Semasa UMNO memerintah dahulu bersama PAS sekarang, mereka tak pernah kisah ataupun cakna tentang isu pengenalan cukai. Adakah kita masih ingat isu cukai GST? Datuk Fahrul sebut tadi kan.
Saya nak bagi tahu, menang saja UMNO BN next elections, saya boleh rasalah, saya rasa memang dah dekat sah. Mereka akan perkenalkan semula cukai GST. Mereka tak perkenalkan sekarang. Nak memberikan rakyat mimpi indah, segala angan-angan buat masa sekarang. Tapi bila menang, kerana undi asas mereka akan keluar, dan cabaran kita kena minta pengundi atas pagar, pengundi yang pernah memenangkan kita satu ketika dahulu keluar semula, dan insya-Allah mampu kita lakukan dan mampu kita lihat perubahan. Tapi kalau tidak berlaku senario ini, saya nampak ada ledakan, ada perubahan dan momentum, tapi kita kena yakinkan rakyat. Maksudnya rakyat kena tahu atas dasar rakyatlah hari ini di Malaysia, bukan sahaja di rantau Asia Tenggara, tak pernah ada mantan Perdana Menteri dihukum penjara di atas rasuah, saudara-saudari. Sama masa zaman Suharto pun, Suharto tidak, Pak Harto tidak dipenjarakan. Ya. Jadi itu perkara pertama atas dasar rakyat. Perkara kedua adalah pengenalan rang undang-undang Akta Anti Lompat. Saya pun memang terkejut. Ini hanya kerja Allah sebenarnya. Kerana nak dapatkan kelulusan perlu undi 2/3. Dan sekarang ini adalah kemenangan besar, jasa besar pimpinan Pakatan Rakyat atas dasar rakyat yang mengundi. Semasa saya berkempen di negeri Johor, Pak Cik yang berjumpa saya pun marah saya, suruh saya keluar kedai dia. Dia bukan marah saya secara peribadi. Dia kata kerana saya tak boleh terima YB. Kita undi, tiba-tiba mereka U-turn, mereka lompat, mereka nodai kepercayaan kami yang beratur berjam-jam, yang beri kepercayaan. Saya kata, Pak Cik, dua perkara. Saya juga dikhianati. Saya tak lompat, Pak Cik. InsyaAllah kita istiqamah, dan saya janji, hari ini saya bersebut, Pak Cik, saya janji di Parlimen, kita usahakan sampai habis-habisan untuk menghukum mereka yang lompat menerusi pengenalan rang undang-undang Akta Anti Lompat. Jadi ini yang kita kena gembar-gemburkan, saudara-saudari. Memang orang kecewa dalam hidup ni, memang akan ada kekecewaan. Tapi insya-Allah, sebagaimana yang kita usahakan satu ketika dahulu, kita usahakan lagi sekali. Saya sebut semasa ceramah di Pulau Pinang, ini mungkin YB Tan tahulah kot, Romance of the Three Kingdom. Ya, Romance of the Three Kingdom ni karya, cakap kat Kedah pula kan, karya agung lah, ya, masyarakat Cina. Dan dia tempoh masa dia 60 tahun. 60 tahun. Kita pun tahu menerusi sirah, memang lama masa zaman untuk kita melakukan perubahan. Jadi kita tak boleh rasa kecewa ataupun putus asa. Allah bagi kekuatan, maka kita teruskan menurut daya dan keupayaan kita, insya-Allah. Maka saudara-saudari yang saya hormati, saya harap isu ini dibangkitkan, termasuk bantuan-bantuan di peringkat kita. Kalau ahli-ahli parlimen kita ada diberikan sedikit imbuhan, tapi kita kena pastikan kesan itu menyeluruh, termasuk kepada semua industri kecil dan pertengahan. Saya sebut ini kenapa? Kerana mereka dah naikkan OPR 3 kali, diberikan khabar kali keempat akan juga dinaikkan. Nanti pinjaman rumah, pinjaman semua bisnes yang melibatkan rakyat akan lebih menekan, dan tidak ada bantuan yang diberikan secara konkret. Subsidi untuk IKS tidak akan diumum kerana Menteri Kewangan kita sibuk nak bertanding kat kawasan negeri Selangor, maka sebanyak masa dibelanjakan di situ. Jadi akhirnya yang kita mahukan adalah pemimpin yang menumpu kepada rakyat. Saya berharap semua jentera, bukan sahaja isu yang melibatkan IKS, tetapi untuk memastikan kebajikan rakyat terbanyak, kita usahakan dan kita tawarkan menerusi tawaran Pakatan Harapan. Setakat itu, saudara-saudari, saya harap selepas ini mana pun kita berada, sama ada Reban Ayam ataupun di Dewan sebegini, kita sentiasa penuh bersemangat
kerana jalan masih lagi jauh. Kita cuba usahakan untuk bukan saja menarik pengundi baru yang akan keluar. Kerana pengundi baru 18 tahun ke atas, trend dia akan selalunya mengundi mengikut pilihan ayah atau ibunya. Ya, jadi kalau ayah dia dengan mak dia keadilan ataupun amanah, maka alhamdulillah kita bernasib baik. Tapi kalau ayah dengan mak dia UMNO dan PAS, kita ada cabaran uphill yang kita kena usahakan. Tapi yang tambah lagi adalah pengundi-pengundi yang dulu tak pernah daftar. Bagaimana nak tarik mereka keluar? Malam ni Rafizi Ramli pergi truck di balik pulau, yang esok beliau pergi ke Sidang. Jadi kita bahagi-bahagi masa, kerana esok saya janji kat Ibu Tebai. Saya janji dia sebagai pengerusi 3 negeri, 3 negeri. Kata YB kena turun juga. Jadi insya-Allah setakat itu saudara-saudari, saya minta hanya kita lakukan apa saja dalam pelbagai bahasa. You kena bagi mereka nambikai sikitlah, harapan sikit. Jangan bagi pakatan harapan saja, kena cakap dalam bahasa Tamil ya, supaya mereka boleh cakna dan terima. Dan selepas itu memberikan mesej yang penting. Kalaulah UMNO tidak mengutamakan rakyat, PAS tidak mengutamakan rakyat, kehadiran PAS dalam kabinet pun macam sia-sia saja untuk menahan kemelut banjir yang mampu kita tangani. Janganlah rakyat pula bagi dan memilih mereka. Kita memilih pemimpin yang mengutamakan, yang aulawiyatnya adalah rakyat, bukan pemimpin yang aulawiyatnya poket dan juga kepentingan diri sendiri, insya-Allah. Maka moga-moga kita diberikan kekuatan saudara-saudari. Saya pun tak tahu ya, dalam minggu-minggu ini begitu ramai yang meninggalkan kita. Kita doa agar segala daya dapat diteruskan untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, insya-Allah, dan pertahankan kemenangan tersebut. Ya, mungkin kali pertama ya banyak yang berlaku. Sekarang ini alhamdulillah kita belajar, kita ada peluang, dan insya-Allah kita diberikan kemenangan sekali lagi. Moga-moga jentera diberikan kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.